421 bilion ringgit, iaitu 335 bilion ringgit belanja mengurus, 86 bilion ringgit belanja pembangunan. Ini tidak termasuk 2 bilion ringgit simpanan luar jangka dan juga projek pembangunan awam swasta PFI bernilai 9 bilion ringgit, termasuk GLIC. Syarikat-syarikat ini dimiliki oleh kerajaan, menambah dari segi peruntukan pembangunan 25 bilion ringgit. Maknanya keseluruhan pelaburan awam untuk pembangunan tahun 2025 akan meningkat tinggi ke 120 bilion ringgit dan tertinggi dalam sejarah mutakhir kita. Baru-baru ini, pembentangan Belanjawan 2025 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mana memperuntukkan 421 bilion ringgit dan ini adalah belanjawan tertinggi pernah diumumkan. Tapi ada satu perkara dalam pembentangan belanjawan ini kan Syafira yang menjadi topik hangat bualan rakyat ketika ini, iaitu penyasaran subsidi petrol RON 95. Subsidi dari segi prinsip seperti mana juga sedekah tidak wajar diambil manfaat oleh golongan maha kaya dan telah saya tekankan di Dewan Yang Mulia ini. Selama ini kita belanjakan subsidi secara pukal untuk bahan api, elektrik, air, perkhidmatan pendidikan, kesihatan, hatta barangan asas seperti ayam. Pastinya pendekatan sedemikian tidak menusabah tatkala negara terhimpit dengan bebanan hutang dan asas hasil yang rendah. Seperti yang diungkapkan dengan bijaksana oleh Confucius dalam Lun Yu, the NLX, Guo Bu Gai Shi Wei Go Yi. Jika berlaku kesilapan dan tidak dibetulkan, maka itulah kesilapan yang sebenar. Sebab itu kita berusaha membetulkan. If you make a mistake and do not correct it, this is a true mistake. Dan kesilapan fatal inilah menurut Confucius yang telah menjerumuskan kita ke perangkap putaran ganas. Yi chuo cai, yi chuo cai chuo. Yang Cina faham. Iaitu mengulangi kegagalan yang sama berulang kali. Justru kerajaan perlu akur dan mengambil pendekatan menyasarkan subsidi. Jadi nak perkenalkan penyasaran subsidi, kita ambil dari Quran, daripada Confucius, daripada Tirukkural, barulah aman sedikit. Langkah ini akan membawa penjimatan bermakna yang boleh dibelanjakan untuk kepentingan lain. Ya, umpamanya bila kita laksanakan penyasaran subsidi elektrik, tarif air, harga ayam, subsidi diesel, itu kini diterima lebih baik. Tapi subsidi tarif air tidak menjadi masalah kerana semua negeri setuju dan semua negeri laksanakan. Maka tidak harus ditimbul sebarang kemusykilan dalam pendekatan ini kerana kerajaan akan pertahankan kepentingan rakyat terbanyak. Setiap penyasaran subsidi adalah untuk membetulkan ketempangan amalan subsidi pukal yang memberi manfaat kepada kelompok elit mahakaya dan warga asing. Maka petrol RON 95. Kenyataan yang tidak dapat disangkal adalah bahawa warga asing dan 15% teratas pengguna mahakaya menikmati 40% subsidi petrol RON 95 bernilai 8 bilion ringgit. 8 bilion ringgit itu subsidi kerajaan dari orang yang mengutip cukai kepada golongan mahakaya dan warga asing. Maka lebih baiklah 8 bilion ini dimanfaatkan untuk kemudahan pendidikan, kesihatan, pengangkutan awam, termasuk orang asli. Sehingga kini harga RON 95 Malaysia ialah RM2.05 ketimbang negara tetangga. Thailand RM5.85, Indonesia RM3.38, Singapura RM9.02, Arab Saudi RM2.66.
Harga yang rendah menyebabkan kerajaan menanggung jumlah subsidi RON 95 tahun 2023 mencecah 20 bilion ringgit. Namun kerajaan komited untuk mengekalkan subsidi. Kerajaan akan mengekalkan subsidi untuk majoriti rakyat. Seperti penyasaran subsidi elektrik. Maknanya 85% rakyat tidak terkesan dengan perubahan penyasaran subsidi RON 95. Bagi mengelakkan kekeliruan, saya tegaskan sekali lagi bahawa tanggungan subsidi masih diteruskan bagi 85% rakyat. Kerajaan akan hanya oleh itu untuk 85% kerajaan terpaksa menanggung subsidi dianggar berjumlah 12 bilion ringgit untuk 85%. Dari 8 bilion ringgit yang boleh diselamatkan itu adalah dari golongan maha kaya dan warga asing. Dan saya harap di Dewan ini tidak ada yang mewakili maha kaya dan warga asing. Kerajaan bercadang untuk melaksanakan penyaluran subsidi RON 95 pada pertengahan tahun 2025. Penjimatan, saya tegaskan, penjimatan ini akan menjamin faedah di bidang pendidikan, kesihatan dan kebajikan rakyat. Ini yang takut ni. Takut nak jadi kaya sebab nanti tak dapat subsidi. Kena bayar petrol RON 95 dengan harga pasaran. Tak adalah yang kau nak gelabah-gelabah sangat ni, kenapa? Tak adalah. Cuba bayangkan katakanlah aku sekarang gaji dah 7,000, suami aku gaji dah 7,000. So total pendapatan kami 14,000. Itu dah masuk dalam golongan T15 atau golongan maha kaya. Tak ke macam tu? Inilah pemikiran kelompok benak ubi. Tak tahu pokok pangkal cerita, terus nak buat spekulasi. Daripada engkau dengan yang lain-lain ni buat spekulasi, baik bentangkan shadow budget. Mana shadow budget? Tapi tak apa. Untuk persoalan kau tu, sini aku ceritakan. Pertama, tidak akan ada kenaikan harga RON 95 kepada golongan yang berada dalam 85% ke bawah dari segi kedudukan sosioekonomi. Makna kata, 85% daripada kita akan terus bayar RON 95 seperti biasa, iaitu RM2.05 seliter, dan selebihnya akan bayar RM2.76 seliter. Dan kedua, siapa golongan T15 ni, betul tak? Yang sebetulnya T15 ni bukan semata-mata tengok kepada pendapatan kasar, tapi banyak faktor lain yang mempengaruhinya, termasuklah saiz isi rumah, lokasi, tanggungan dan sebagainya. Tahu tak NDI? Tak tahu. Itulah dia, Net Disposable Income. NDI ni adalah baki wang yang ada setelah seseorang itu telah membuat bayaran komitmen macam kereta, rumah, lepas tu buat pembayaran segala cukai-cukai dan sebagainya. Dan nilai selepas tolak semua komitmen tu, itulah yang akan menentukan individu tu termasuk dalam golongan T15 ataupun tidak. Kalau lepas tolak segala benda tu, pendapatan dia masih RM20,000, RM15,000, golongan ni memang patutlah digolong dalam kelompok T15. Yelah, dah tolak komitmen RM15,000, RM20,000 lagi baki yang ada. Erti kata, penentuan T15 ini adalah merujuk kepada taburan yang lebih adil, bukannya berdasarkan pendapatan kasar semata-mata. Dan proses ini memutamatkan sebenarnya Syafira kriteria yang menentukan kedudukan sosioekonomi sesebuah keluarga yang lebih adil ini sedang berlaku. Maksudnya golongan T15 ni pun belum wujud lah kan sebenarnya? Betul. Tapi kan, kalau belum wujud, kenapa pergi sebut T15? T15 dalam belanjawan tu. Kerajaan sepatutnya lebih well prepared lah kan? Tak, sekarang ni aku nak tanya kau lah Syafira kan. Siapa yang nak mula-mula sekali berbahas awal tentang T15 ni? PMX baru je umum, terus buat konten, lepas tu condemn kerajaan. Kau ingat bentang belanjawan 2025 tu segala serba-serbi dah dimuktamadkan ke? Macam contoh pembinaan projek dan sebagainya tu, dah siap lantik kontraktor ke? Tak ada. Definisi belanjawan tu sendiri ialah butiran ringkas anggaran pendapatan dan perbelanjaan, dan ia merupakan penyataan hasrat dan perancangan kerajaan untuk tempoh setahun, di mana angka-angka yang diumumkan oleh PMX sebenarnya hanyalah anggaran serta unjuran awal. Ia bukanlah satu perincian muktamad seperti yang diwawarkan oleh pihak sana dan sebagainya. Dan sebenarnya Syafira, dalam belanjawan, kerajaan mengemukakan rancangan berkenaan pendapatan dan perbelanjaan termasuk dasar-dasar serta projek-projek yang dicadangkan untuk mendapat kelulusan seluruh Dewan Rakyat.
Dan setelah diluluskan, barulah kerajaan akan memperincikan pelaksanaan projek-projek tersebut seperti nak lantik tender ke, nak lantik kontraktor ke. Macam itulah sebenarnya. Oh, betul juga kan? Entahlah, aku ikut sangatlah si Syed Saddiq tu lah kan. Mana taknya member dah suruh aku bayangkan macam-macam, aku pun buat andaian sendiri. Terikutlah pula member tu. Yelah. Pertama sekali, ini masalahnya apabila kita umum dulu, fikir kemudian. Ini masalah. Kerana rakyat dah dengar ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Rakyat dah dengar apa yang mereka bakal hilang. So pengumuman tu dah buat. Tapi sekarang bila didesak bahawa mereka kata tak apa, kita fikirkan dulu. Kerajaan mengumumkan bahawa golongan T15 iaitu klasifikasi baru bagi golongan maha kaya yang akan paling teruk terkesan dengan kenaikan cukai-cukai baru dan juga penarikan subsidi. Kalau kita lihat pada hari ini Tuan Yang di-Pertua, jikalau ada jurang yang sangat ketara daripada penarikan subsidi yang sangat besar pada satu masa dan pada masa yang sama kenaikan gaji akhirnya menyebabkan golongan wanita ataupun kelas pertengahan yang sebelum ni M40 masuk ke T15, kalau jurang itu terlalu besar Tuan Yang di-Pertua, akhirnya mudarat itu jauh lebih besar. Saya beri contoh. Kalau suami dan isteri, suami bergajikan RM10,000, ini agak tinggi sebagai seorang, tetapi isteri tidak bekerja. Keluarga ini pendapatan isi rumah baru RM10,000. Subsidi semua mereka layak. Subsidi kesihatan layak, pendidikan layak, subsidi petrol pun layak, alhamdulillah tiada masalah. Tapi bayangkan alternatif yang kerajaan ingin umumkan pada hari ini. Suami bergajikan RM7,000. Isteri hanya bergajikan RM6,000, melangkaui total pendapatan isi rumah, melangkaui nilai ambang masuk ke T15. Ketiga-tiga subsidi tak dapat. Subsidi petrol tak dapat, pendidikan tidak dapat, kesihatan tidak dapat. Dengan itu, implikasi atau dalam English there's a term is called moral hazard. Implikasinya Tuan Yang di-Pertua adalah akan ada tekanan yang datang daripada keluarga itu sendiri, khususnya daripada suami, untuk isteri berhenti bekerja. Kerana jikalau isteri berhenti bekerja, akhirnya ada seorang saja yang menggajikan keluarga tersebut. Apabila jurang subsidi yang ditarik itu sangat besar, kerana ini bukan subsidi petrol. Subsidi petrol, kalau ditarik, kalau rumah itu ada 2 kereta, kamu akan hilang dalam RM500 sebulan. Tapi subsidi pendidikan, nak masuk SBP kalau kena bayar market rate, ribu-ribu lagi. Masuk ke universiti, saya ingat bila saya dapat surat tawaran masuk ke UIA, RM80,000, tetapi kerajaan subsidikan RM70,000. Bayangkan RM70,000 subsidi, golongan ini akan hilang. Subsidi kesihatan, puluhan ribu lagi. Nak kalau keluarga ini ada masalah kesihatan yang serius. Maksudnya Tuan Yang di-Pertua, lebih baik saya tak nak guna saya lah, tapi bayangkan keluarga lain, minta maaf, keluarga lain. Kalau isteri, lebih baik tak apalah isteri duduk di rumah, kerana kalau kita hilang pendapatan sedikit, tapi anak kita dapat subsidi sekolah, dapat subsidi universiti puluhan ribu, dapat subsidi kesihatan puluhan, mungkin ratusan ribu kalau ada masalah yang lebih kronik, dapat subsidi petrol RM500 sebulan kalau setahun tinggi. Bayangkan Tuan Yang di-Pertua, akhirnya akan ada moral hazard kalau dasar ini diteruskan. Kalau kita tak ambil kira isu pendapatan isi rumah yang melibatkan golongan suami dan isteri secara kolektif bersama. So sebab itu Tuan Yang di-Pertua, saya rasa wanita yang bekerja akan paling teruk terkesan jikalau dasar ini diteruskan. Tapi yelah, kalau semua perkara kena diperincikan dan diselesaikan dulu sebelum boleh diumumkan dalam belanjawan, memang bertahun-tahun lah baru siap satu belanjawan agaknya kan? Analoginya, ibarat nak bina rumah. Kita tak perlu nak siapkan semua benda. Macam contoh, bahan binaan ke, kontraktor ke, sebelum boleh cakap berapa anggaran kos. Kita kena buat perancangan awal dulu untuk dapatkan kelulusan, baru masuk fasa perincian. Betul. Proses ni yang beri ruang untuk penambahbaikan ikut keperluan semasa. Yes, now you know. Cukup-cukuplah jadikan T15 yang belum wujud pun sebenarnya, Syafira, untuk dibahaskan. Beri ruang untuk kerajaan buat perincian dan mendefinisikan T15 itu yang pastinya sebuah klasifikasi yang lebih adil. Dah settle semua, baru kita bahas. Baru cun orang kata. Apa kata sekarang kita dengar dan selidik sebelum kita buat andaian yang boleh mengundang kepada Fitnah. Betul. Itu sajalah kot kan? Jomlah. Jom.